Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat di rumah? Selamat kembali bersama dengan Ustaz Mi dalam video PDPC Ustaz Mi yang terbaru. Dah lama juga Ustaz Mi tak buat video. Jadi pada kali ini adik-adik, Ustaz Mi akan berkongsikan dengan adik-adik sesuatu tajuk yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Apapun, tengok dulu video yang Ustaz Mi paparkan kepada adik-adik, bagaimana indahnya Islam dengan satu sikap, satu akhlak yang sangat baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diajarkan Islam kepada kita. Jom kita tengok. Zas. Dengan pelukan tersebut, Abdul Munim Jitmut rela memaafkan pembunuh putranya. I think this may be a good time to take a break. Thank you. Ini tidak hanya menyentuh hakim dan hadirin di sidang pengadilan di Lexington, negara bagian Kentucky, tetapi juga banyak warga dunia. Suasana mengharukan yang terekam kamera TV WKYT ini viral di media sosial akhir 2017 lalu. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. Abdul Munim adalah warga Amerika asal Thailand yang kini tinggal di kota St. Louis, negara bagian Missouri. Putranya Salahuddin Jitmut tewas di tangan Trey Redford April 2015 lalu. Otherwise, he was delivering pizza and then a man killed him instantly that night. Melalui Skype, Abdul Munim menyatakan lega karena pembunuhan berlatar belakang perampokan ini adalah kriminal biasa, bukan kejahatan berdasarkan kebencian. So, nothing about hate crime, which is, alhamdulillah, is a release for the whole Muslim community. The guy just involved in the drug. Abdul Munim juga berusaha menghindarkan Trey Redford dari ancaman hukuman terberat untuk pembunuhan tingkat pertama yang berlaku di negara bagian Kentucky, yakni hukuman mati. I can't do nothing to give that back to you. Trey Redford kini menjalani 31 tahun hukuman penjara. Legally, Islamically, Sharia that he can be killed. Menurut Abdul Munim, meskipun dalam syariah Islam yang ia percaya, berlaku hukum nyawa dibayar nyawa maupun ganti rugi atau diat, ia memilih untuk memaafkan karena ia percaya itulah yang disukai Allah. Because Rasulullah SAW said, forgive is the best. Statement of Allah Almighty, God, it calm me down. Because I know that Allah has ordained for Salahuddin to die, to return to His mercy at the age of 22. Demikian laporan Yuni Salim dan tim VOA. Macam mana adik-adik? Dah tengok tadi? Begitulah akhlak yang diajarkan Islam kepada kita dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu memilih apa? Memilih untuk memaafkan orang lain. Itulah akhlak yang paling indah yang menyebabkan semua orang pasti akan terkesan dengan akhlak yang indah ini. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi adik-adik dah tengok video tadi, bagaimana seorang ayah yang bernama Mun'im yang memaafkan pembunuh kepada anaknya. Orang bunuh anak kita, kita maafkan dia. Allahu Akbar. Akhlak yang sangat indah, akhlak yang sangat baik, sehingga semuanya orang terkesan. Allahu Akbar adik-adik. Anak dia nama Salahuddin dibunuh, lalu dia memaafkan orang tersebut dan kata dia, aku memaafkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai sifat pemaaf. Jadi adik-adik, apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Dah dapat? InsyaAllah. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adik-adik boleh sekarang ni ambil buku teks, okay? Ambil buku teks dan kita akan belajar tajuk tingkatan 3, okay? Pendidikan Islam. Tajuknya apa? Dah tahu? Pandai. Tajuknya ialah pemaaf melunakkan hati. Allahu Akbar. Ustaz Mi tengok video tadi pun Ustaz Mi terkesan. Itulah yang dikatakan tajuk ni.
pemaaf melunakkan hati. Melunakkan hati kita, melunakkan hati orang-orang yang melihat bagaimana seorang ayah memaaf pembunuh anaknya dan boleh pula peluk. Kalau kita adik-adik, Allahu Akbar. Tapi itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang diajarkan oleh agama kita. Okey adik-adik, tak nak buang masa, kita teruskan pembelajaran kita. Ambil buku teks Pendidikan Islam KSSM tingkatan 3 bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-23, tajuk Pemaaf Melunakkan Hati. Adik-adik rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 3, muka surat kita akan belajar hari ini, muka surat 186 sehingga 189. Okey adik-adik, dah sedia? Jom kita belajar. Sebelum tu kita doa dulu pada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman di dalam kita mempelajari tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk belajar pada hari ini, ya Allah. Jadikan kami dikurniakan kebijaksanaan, kefahaman, kekuatan ingatan dalam kami mempelajari agama-Mu, wahai Allah. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah, ya Allah. Dan jadikan kami berkumpul di dalam pembelajaran ini sebagaimana kami berkumpul, maka kumpulkan kami juga di dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adik-adik, InsyaAllah kita akan belajar tajuk hari ini. Dan sebelum kita nak mempelajari, jom kita tengok dulu objektif pembelajaran kita di sebelah ni. Objektif kita pembelajaran yang pertama, mempelajari maksud, dalil, nakli dan contoh sifat pemaaf. Maknanya dalam pembelajaran ni adik-adik mesti mengetahui maksud, dalil, nakli dan contoh sifat pemaaf. Yang kedua, menghayati cara memohon dan memberi kemaafan. Satu cara nak minta maaf, satu lagi cara bagaimana kita nak memberi maaf. Itu yang kita akan tahu pada tajuk pada kali ini. Yang ketiga, mengetahui hikmah bersifat pemaaf. Apa hikmah dia? Kita akan tahu hikmah dari sudut individu dan hikmah dari sudut masyarakat. Kita akan tengok. Yang keempat, adik-adik menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi. Okey, bagaimana biasa Ustaz Mi akan sediakan untuk mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik di dalam mempelajari agama kita, insya-Allah. Okey adik-adik, dah sedia? Yang pertama ni kita akan tengok maksud pemaaf. Maksud pemaaf yang pertama dari segi bahasa. Bahasa ialah melepaskan atau membebaskan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, melepaskan seseorang. Ni istilah syarak kita ni. Melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Maksudnya adik-adik, jika dia buat salah dengan kita, kita lepaskan dia daripada segala dosa. Maksud dia dengan kita tak ada dah. Selesai. Kosong-kosong. Ada lagu kosong-kosong tu. Jadi kita dengan dia selesai. Kita dah lepaskan dia daripada terikat dengan kita. Bila dia buat salah dengan kita, kan, dia seolah-olah macam ada satu ikatan. Jadi bila kita maafkan dia, kita dah lepaskan dia. Tu maksud pemaaf. Lepaskan dia. Lepas tu dan membebaskannya daripada hukuman. Dan dia terbebas kalau berkaitan dengan hukuman. Okay, macam tadi, hukuman apa? Bunuh. Bunuh kalau dalam Islam dia ada qisas. Bunuh dibalas bunuh. Jadi bila kita dah memaafkan dia, bebas. Bebas daripada hukuman. Okay adik-adik? Faham? Cantik. Alhamdulillah. Itu dari segi istilah. Sekarang kita tengok pula seterusnya, iaitu dalil nakli. Iaitu dalil yang menunjukkan bahawa sifat pemaaf ni ada dalam Islam. Kita tengok. Yang pertama, dalil nakli yang dibawakan di sini ialah surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah. Maksud dia, dan perbuatan kamu memberi kemaafan. Kamu maafkan orang, itu lebih hampir kepada takwa. Hanya orang yang ada takwa. Takwa ni apa? Takwa ni dia perasaan takut kepada Allah. Takwa ni takut. Itulah selalu disebut oleh ulama. Takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi kita akan hati-hati di dalam kehidupan kita, iaitu kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey. Jadi Allah Ta'ala minta kita dalam surah ni, ya, dia minta kita untuk memberi maaf. Jadi orang yang ada takwa,
takut kepada Allah sehingga dia melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, maka dia akan jadi orang yang memaafkan orang lain. Faham tak, adik? Inilah dia, orang kata apa, dalil yang menunjukkan ada arahan Allah dalam agama kita untuk memaafkan orang lain. Dan memang ini tingkat tinggi, adik-adik, tingkat tinggi, bukan biasa-biasa. Hanya orang bertakwa je, dia memang hampir dengan takwa bagi orang yang memaafkan orang lain. Memang susah nak buat, adik-adik. Kalau tak ada takwa, memang susah. Memang susah. Dia akan jadi dendam, dia akan menjadi hina orang tu, dia akan jadi macam-macam. Okay? Adik-adik pun mungkin ada pengalaman tu dengan kawan-kawan adik-adik kan. Okay. Jadi seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 134, adik-adik boleh tengok di skrin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, bagi dalil yang kedua ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 134. Maksudnya, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyayangi orang yang melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Ini ciri yang Allah Ta'ala sayang. Wallahu yuhibbul muhsin. Orang panggil dia muhsinin, orang-orang yang memang baik. Allah Ta'ala iktiraf dia sebagai muhsin, orang yang baik ni. Sebab tu tadi adik-adik tengok video tadi, apa kata bapak kepada Salahuddin Mun'aim tu tadi, dia kata apa? Dia kata, saya memaafkan dia kerana memaafkan itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi dia memilih untuk memaafkan orang yang bunuh anak dia. Ini dia pegang ayat ni, adik-adik. Makna Allah Ta'ala memang iktiraf dia sebagai orang yang muhsin, orang yang baik di sisi Allah. Selain daripada ciri-ciri yang lain dalam ayat ni, dia kata mendermakan harta masa senang, susah derma harta, orang baik. Orang yang menahan kemarahan, marah tahan, orang baik. Dan memaafkan orang lain. Ini adalah ciri yang Allah Ta'ala sayang. Jadi apa lagi, adik-adik? Tak nak ke Allah Ta'ala sayang kita? Allah Ta'ala iktiraf kita sebagai orang yang baik? Jadi kita kena mengamalkan akhlak yang mulia ini. Okey, adik-adik. Seterusnya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sifat pemaaf ini. Lebih kepada kelebihan orang yang memaafkan. Okey, tengok. Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Abdullah bin Amru bin Al-As meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Sabda Nabi, maksud dia tadi, kasihilah sesama kamu. Sayang, di antara kita kena sayang. Okey, nescaya kamu dikasihi. Kamu sayang orang, orang akan sayang kamu. Itu memang akan jadi. Adik-adik buatlah, orang akan senang, kita akan sayang kita kalau kita sayang orang. Okey, dan akan berlaku sebaliknya. Kalau kita tak sayang orang, orang pun tak sayang kita. Itu memang, adik-adik. Jadi peganglah hadis ni. Dan seterusnya Nabi menyambung, dan maafkanlah kesalahan manusia, nescaya kamu akan diampunkan Allah. Banyak tak dosa kita, adik-adik? Banyak. Dosa yang sedar, dosa tak sedar, dosa yang dahulu, dosa yang sekarang. Banyak, adik-adik. Jadi bila banyak dosa, ini adalah kelebihan bagi orang yang selalu memaafkan orang. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Dan maafkanlah kesalahan manusia, nescaya kamu akan diampunkan Allah. Jadi adik-adik, rasa tenang adik-adik. Dengar hadis Nabi ni rasa tenang, seronok kan adik-adik? Okey, jom kita teruskan lagi. Okey, kalau cakap saja tak guna adik-adik, dengar ayat Quran kan. Kalau Ustaz Mi cerita tentang benda lain, dia tak masuk adik-adik. Jadi dah kita tahu tentang kelebihan daripada dalil tadi, kelebihan orang yang minta maaf. Allah Ta'ala kata apa? Orang yang memaafkan orang lain ni orang yang muhsin, orang yang baik kan. Dan memang dalam agama kita memang ada sifat pemaaf ini sebab dia hampir kepada takwa. Satu.
Dan bukan setakat Allah Ta'ala sebut begitu, bukan Nabi cakap macam tu, tetapi Nabi mencontohkan kita. Macam mana Nabi contohkan? Jom kita tengok adik. Contoh yang pertama, sifat pemaaf melalui tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Habar telah memanah unta. Adik tengok ni. Habar telah memanah unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha semasa dalam perjalanan ke Madinah, sehingga menyebabkan unta itu jatuh. Allahu Akbar. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha terhumban dari atas unta hingga gugur kandungannya. Habar datang menemui Rasulullah SAW di Madinah untuk meminta maaf. Lalu baginda memaafkannya. Habar kemudian memeluk Islam. Inilah contoh memaafkan, di mana Habar telah memanah Habar telah memanah unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Zainab ni puteri Rasulullah SAW pada waktu tu tengah mengandung ni. Semasa dalam perjalanan ke Madinah, sehingga menyebabkan unta itu terjatuh. Panah Zainab tengah mengandung, jatuh. Okey, Sayyidatina Zainab terhumban dari atas unta hingga gugur kandungannya. Allahu Akbar. Ni kalau bayang kita adik-adik, nak maaf ke? Allahu Akbar. Tengok Nabi. Okey, tengok Nabi. Habar datang menemui Rasulullah SAW di Madinah untuk memohon maaf. Habar yang panah tadi tu, yang menyebabkan Zainab jatuh, terpelanting jatuh tadi tu, gugur kandungan, datang jumpa Nabi. Mohon maaf, ya Rasulullah, aku minta maaf. Lalu baginda memaafkannya. Habar kemudian memeluk Islam. Ini akhlak yang sangat besar adik-adik. Dia memang melunakkan hati orang, menyebabkan orang yang bukan Islam seperti Habar masuk Islam, kerana akhlak yang sangat mulia ini. Jadi jom kita usaha untuk jadikan diri kita orang yang memaafkan orang lain. Faham adik? Cantik. Kemudian kita tengok contoh sifat pemaaf satu lagi, iaitu usaha dakwah Rasulullah SAW ke negeri Taif telah ditolak secara terang-terangan oleh pemimpin kabilah Thaqif yang menghuni kota Taif. Ni cerita ni sangat popular adik-adik. Baginda telah dihina dan dilontar dengan batu sehingga berdarah dan luka teruk. Sehingga diriwayatkan bahawa capal, iaitu kasut slipper yang dibawa, yang dipakai oleh baginda, berbunyi kesan daripada darah yang bertakung di dalam kasut baginda, ataupun capal baginda, ataupun slipper baginda tu. Nak senang faham kan? Jadi berbunyi, berjalan tu berbunyi, menunjukkan darah banyak jatuh kerana dibaling oleh batu oleh penduduk kabilah Thaqif ni. Okey dia. Kemudian Allah telah mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung ke atas penduduk Taif. Datang malaikat Jibril, datang malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, kami nampak apa yang berlaku pada kamu sekarang. Nampak. Sekarang kami nak buat sesuatu sebagai balasan apa yang dibuat pada kamu. Apa dia? Menimpakan gunung ke atas penduduk Taif. Angkat gunung, hempak atas penduduk Taif, biar habis semua sekali. Apa jawab baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam hati dia ada satu sifat pemaaf yang mendahului segala-galanya? Apa adik? Tengok Nabi cakap apa. Nabi cakap, lantas baginda menjawab, wahai Jibril, jangan lakukannya. Jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemaaf. Dan alasan dia apa? Alasan dia kata apa? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang beriman kepada Allah. Tak apa mereka marah aku, tak apa. Tapi mereka buat aku macam ni, tak apa. Tapi aku harapkan daripada benih mereka ini akan lahir zuriat mereka yang beriman kepada Allah. Memang berkat apa yang disebutkan oleh Nabi ini, sehingga sekarang kalau adik-adik pergi ke kota Taif, di kota Taif yang besar itu, semuanya 100% Islam. Dan adik-adik tengok doa yang dipanjatkan. Dan ini menunjukkan bahawa apa? Kalau orang buat dekat kita, kita jangan buat ke orang. Bahkan kita mendoakan dia sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda lantas berdoa kepada penduduk Taif, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Wahai Allah,
beri hidayah pada kaumku, dan janganlah, orang kata apa, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Innahum la ya'lamun. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW sentiasa berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Satu, orang kata apa, satu akhlak yang sangat indah. Ni baru dua adik-adik, banyak lagi kisah lain, tapi cukuplah dua ni nak menunjukkan bahawa apa, pemaaf melunakkan hati, dan sifat pemaaf ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar bercakap, bukan sekadar orang kata apa, menyuruh orang, tetapi Nabi sendiri di dalam diri dia ada satu sifat pemaaf yang mendahului segala-galanya. Jadi kita kena buat apa, adik-adik? Kita kena buat apa? Jawab. Ya, memaafkan orang lain. Faham? Cantik, adik-adik. Bila adik-adik dah faham, Ustaz Bin pun seronok. Sekarang kita tengok prisma ilmu. Prisma ilmu kita ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, wa la tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta. Satu, siapa sedekah takkan kurang hartanya, bahkan bertambah. Dan tidaklah Allah menambah bagi seseorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Kelebihan. Kena dengan tajuk kita ni, apa dia? Bagi orang yang memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia kemuliaan di dunia dan di hari akhirat. Tak nak ke adik? Dunia kita dimuliakan orang, hari akhirat kita dimuliakan orang. Allah, hari akhirat lagi lah dimuliakan oleh seluruh malaikat dan sebagainya. Okay, adik? Kemudian Nabi menyambung, serta tidaklah seseorang yang merendah diri, ada sifat tawaduk dia, kerana Allah, kecuali Allah, kepada Allah kecuali Allah akan meningkatkan darjatnya dunia dan akhirat. Siapa sifat rendah diri, Allah Ta'ala akan meningkatkan darjat dia dunia dan akhirat. Poin kita di dalam hadis ni ada disebut di situ, siapa beri maaf, dia akan mulia dunia dan akhirat. Jom adik-adik, hadis ni menguatkan lagi bahawa seronoknya bila kita ada satu sifat pemaaf yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf sehingga kita dimuliakan di dunia ini dan juga di hari akhirat sana. Okay, adik-adik? Cantik. Sekarang kita tengok adab dan cara memohon dan memberi maaf. Adik-adik boleh tengok di paparan ni, di sekali adik-adik. Ada dua bahagian, satu adab dan cara memohon kemaafan, satu lagi adab dan cara memberi maaf. Adik-adik boleh tengok. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Adab dan cara memohon kemaafan. Yang pertama, segeralah memohon maaf. Jangan tangguh-tangguh. Kita rasa bersalah, kita ada dosa dengan orang, kita buat salah dengan orang, segera. Tu dia adab dia. Yang kedua, bertemu muka dan bersalaman. Tak payah nak telefon, tak payah nak WhatsApp minta maaf. Jumpa, biar bertemu muka, baru kita tahu muka dia tu betul-betul ke nak minta maaf dengan kita. Baru kita nampak keikhlasan dia nak minta maaf dengan kita. Tu, dan bersalaman. Cuma sekarang tak boleh lah kan, sebab ada SOP, kita tak boleh salam, tak kat sini kan. Okey, tu pun dah cukup. Okey, yang ketiga, mengakui kesalahan tanpa alasan. Mengaku salah dia, mengaku. Jangan kita bagi alasan macam-macam. Sebenarnya jangan bagi alasan itu. Okey, saya nak kata saya salah pun tak juga. Awak pun salah. Jangan bagi alasan apa. Kita dah nak datang niat kita nak minta maaf pada orang, walaupun kita benar. Jangan bagi alasan apa, minta maaf. Kita akan dimuliakan di dunia dan di hari akhirat. Okey, adik? InsyaAllah. Okey, yang keempat, memulangkan hak atau barang yang dia ambil. Pulangkan hak dia. Kalau kita cacatkan maruah dia sehingga orang lain benci kat dia, hina dia, kita pulihkan balik segala maruah dia, dan mudah-mudahan dengan cara itu kita dah pulangkan kembali hak dia. Itu salah satu contoh. Atau barang yang dia ambil. Ambil barang orang, ambil barang orang, pulangkan balik. Minta maaf dan pulangkan balik. Itu adalah cara kita nak melepaskan, nak membebaskan salah kita dengan dia. Okey, adik? Cantik. Yang kelima, berazam tidak mengulangi kesalahan. Azam sungguh-sungguh, cakap pada dia, aku takkan buat lagi lepas ni. Lepas ni aku takkan buat. Aku minta maaf banyak, lepas ni aku takkan buat. Aku menyesal sungguh-sungguh apa yang aku buat ni. Cakap betul-betul, adik-adik. Itulah azam yang kita akan buat bila kita
memohon maaf pada orang. Yang keenam, ikhlas memohon kemaafan. Ikhlas daripada hati. Orang tak nampak tapi Allah Ta'ala nampak. Ikhlas dari hati kita, memang kita nak minta maaf dengan dia, dan keikhlasan itulah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Dek, itu yang pertama, satu bahagian adab dan cara memohon kemaafan. Yang kedua, adab dan cara memberi maaf. Kita pula nak beri maaf. Orang minta maaf, kita beri maaf. Macam mana tu? Yang pertama, memaafkan kesalahan tanpa diminta. Orang tu buat salah dengan kita, kita tahu dia salah, kan? Kita tahu dia salah. Sebelum dia nak minta maaf, kita dah cakap, aku maafkan dia. Itu satu sifat yang besar. Yang kedua, melupakan kesalahan orang terhadapnya. Masalah kita, adik-adik, ialah memaaf. Maaf boleh, cakap mulut boleh, tapi nak lupa susah. Betul tak, adik? Betul. Tapi kita usahalah, adik-adik. Walaupun susah, usahalah, adik-adik. Walaupun susah, usahalah. Sebab inilah adab yang diajarkan oleh Allah, oleh agama kita kepada kita. Lupakan kesalahan orang. Yang ketiga, berdoa memohon hidayah dan keampunan untuk orang yang melakukan kesalahan. Doakan untuk dia. Ini satu sifat. Macam tadilah Nabi doa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayah pada dia, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Doakan orang yang buat salah dengan kita. Itu cara kita nak beri maaf kepada dia. Yang keempat, bersangka baik terhadap orang yang memohon kemaafan. Dia datang pada kita, kita sangka baik dengan dia. Walaupun orang cakap dia ni memang cakap je, memang takkannya lah, mesti dia buat balik lah, kan? Walaupun begitu, sangka baik dengan dia, dan macam biasa terus doakan dia supaya Allah Ta'ala beri hidayah pada dia, dan benar-benar dia ikhlas memohon maaf pada kita. Okay, Dek? Cantik. Yang kelima, mengelakkan diri daripada sifat dendam. Dan maafkan orang, jaga hati kita, jangan sifat dendam. Dendam ni perangai siapa, Dek? Ya, perangai iblis. Kan iblis dendam dengan Nabi Adam, sampai apa dia kata, aku pasti akan menyesatkan anak-anak Adam. Itu satu perangai tak elok, dendam. Jadi adik-adik kena buang sifat dendam ni. Kita maafkan orang, kita lupakan, selesai. Besok kita jumpa balik dia, kita tak ingat dah. Kita tak ingat dah. Walaupun dia kata, aku teringat, bila kamu buat salah dengan aku? Kita terus jawab macam tu. Ya, aku dah buat, aku tak ingat pun. Aku tak ingat. Yang aku tahu, aku dengan kamu tak ada apa-apa. Kita kawan baik macam biasa. Betul aku buat salah itu, kamu tak ingat? Memang aku tak ingat. Nampak, Dek? Itu perangai yang sangat baik. Jangan sifat dendam dengan orang. Yang keenam, ikhlas memberi kemaafan. Ikhlas. Susah ikhlas ni sebenarnya. Nak cerita pasal ikhlas memang susah. Nak jaga ikhlas memang susah, Dek. Tapi usahakan untuk menjadi ikhlas, memaafkan orang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Ta'ala memberikan pahala pada kita, dia berikan kemuliaan pada kita dunia dan akhirat. Seterusnya, hikmah bersifat pemaaf. Hikmah bersifat pemaaf, adik-adik boleh tengok di paparan ni. Ada satu, individu. Yang kedua, masyarakat. Okay, kita tengok individu dulu. Bila adik-adik memaafkan orang lain, bila adik-adik memohon maaf pada orang lain, apa jadi pada kita, adik-adik? Apa jadi pada kita? Yang pertama, individu kita sendiri. Yang pertama, diberikan ketenangan jiwa. Kita maafkan orang lain, tenang jiwa kita. Allahu Akbar. Tak tenang, adik-adik, kita lepas dengan dia. Bila kita jumpa, kita tak ingat dah. Tenang, adik-adik. Kalau kita masih lagi marah dekat dia, dendam dekat dia, teringat lagi salah dekat kita, apa jadi kat kita, adik-adik? Tak tenang. Tambah-tambah kalau bertembung pula, Allah, dia ni hari tu buat aku. Dia ni hari tu yang yang ngata aku hari tu. Dia ni macam-macam dia ni kan. Macam-macam dia ni, jadi tak tenang. Tambah kalau kita sama-sama satu sekolah, kalau macam ustaz dalam satu tempat kerja, susah. Nak tenang susah. Jadi maafkan kalau dia kata, kalau dia cakap apa-apa kita, kita kata aku tak ingat. Yang aku tahu, kamu mengaku saudara se-Islam, kita tak ada apa masalah. Okay, Dek? Cantik. Yang kedua, disenangi oleh orang lain. Orang kalau pemaaf, orang sayang kat dia. Orang jadi segan kat dia. Nampak, Dek? Itu kelebihan hikmah kalau kita menjadi seorang pemaaf. Nampak? Okay, yang ketiga, menzahirkan keunggulan peribadi Muslim. Orang kalau tahu orang tu pemaaf, kan? Dan orang lain, bukan setakat orang Islam saja, orang bukan Islam, dia kagum dengan orang yang pemaaf. Dia tengok cerita video tadi kan, Mu'in tu kan, bapa kepada Salahuddin tu, dia bila maafkan orang semua jadi menangis, jadi lunak hati, jadi meruntun. Sebab apa? Sebab itulah keunggulan Muslim.
dia sangat memegang apa yang Allah Ta'ala sebut. Kalau Allah Ta'ala kata kamu maafkan orang, kamu adalah orang yang muhsin, yang baik, dia pegang. Jadi unggulnya dia di situ. Kita zahirkan keunggulan Muslim. Kita ada satu sifat pemaaf. Buat salah kami pasti maafkan. Sebab kami ada janji-janji daripada Allah. Oh, indahnya dia kan. Kita maafkan orang, kita ada janji-janji daripada Allah. Janji apa tadi? Hampir dengan takwa. Janji apa tadi? Jadi orang yang disukai oleh Allah Ta'ala, orang yang baik diiktiraf oleh Allah Ta'ala, diiktiraf sebagai muhsin, mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kan itu janji-janji yang kita pegang bila kita jadi orang Islam. Okey. Yang keempat, mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah hikmah orang yang bersifat pemaaf. Dari sudut masyarakat, dia tengok di masyarakat pula hidup dalam suasana harmoni. Bila dalam tu ada seorang yang memaafkan orang lain dan satu orang yang bila buat salah dia minta maaf, dia ada sifat tu dalam masyarakat jadi macam mana adik-adik? Harmoni, cantik. Yang kedua, mengangkat imej umat Islam. Orang akan nampak orang Islam ni, kalau negara dia sangat harmoni. Kenapa harmoni? Sebab mereka, hati mereka, jiwa mereka besar. Jiwa mereka ni terlalu bersih. Sehingga kan bila mereka ada masalah di antara mereka, memaafkan dan memberi maaf. Seronok adik-adik. Seronok. Itu. Jadi orang bukan Islam akan nampak benda ni. Dia meningkatkan imej Islam. Okey, yang ketiga, menarik minat orang yang bukan Islam untuk mendalami Islam. Bila orang bukan Islam tengok, sangat kagum. Tengok cerita tadi kan, Ustaz ni tunjuk di video tadi kan, yang ada keliling tu di US tu, yang tengok jadi hakim tu orang bukan Islam, yang datang tu orang bukan Islam, yang bunuh anak orang tu bukan Islam. Jadi bila tengok tu, mereka tertarik. Kenapa orang Islam macam ni? Apa yang ada dalam Islam? Kenapa orang Islam? Mereka akan mula mengkaji Islam. Dan bila mereka tengok Quran, bila mereka tengok hadis, mudahlah mereka jatuh hati untuk masuk agama Islam. Itu salah satu dakwah kita. Okay, adik? Bersifat pemaaf. Satu lagi, selain daripada melunakkan hati, itu salah satu dakwah kita. Adik? Cantik. Yang keempat, mewujudkan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Jadi orang yang memaafkan kan, dan orang yang memohon maaf, ini menunjukkan ada toleransi di kalangan masyarakat. Baik adik, alhamdulillah kita tengok prisma ilmu. Prisma ilmu kali ini ialah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Okey, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Okey, apa maksud dia? Bukanlah kekuatan itu dengan bergusti. Kuat kita ni bukan dengan berlawan. Allah Ta'ala tak iktiraf kita orang yang kuat tu berlawan, lawan kamu menang, itu bukan kuat lagi. Tapi dalam Islam, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sebut ini, tetapi ketika marah mampu mengawal diri. Bila kita dah mampu mengawal diri, itulah apa adik-adik? Itulah kekuatan. Kalau kita dapat tahan perasaan marah kita pada seseorang, itulah kekuatan kita. Mengawal diri daripada sifat marah kita, itulah kekuatan sebenar. Okay adik, jom kita amalkan sifat pemaaf ini. Okey, seterusnya, dalam buku teks diletakkan dalam tu tips mengawal kemarahan. Okey, yang pertama, melafazkan isti'adah. Sebab marah itu daripada syaitan, bisikan syaitan. Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah salah satu cara. Nombor satu sekali, lafaz isti'azah. Rasa nak marah aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang sampai kita rasa lega. Tips yang kedua, berdiam diri. Sebab kalau kita tak diam diri, angkat tangan, angkat kaki lah adik-adik. Bila marah, sambil isti'azah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan bergerak, diam je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca itu. Kemudian, kalau dalam keadaan kita duduk, kita berbaring. Kalau tengah duduk marah tu, baringlah. Baring nak buat apa lagi adik-adik? Kan? Nabi ajar ni. Islam ajar kita. Kemudian duduk jika sedang berdiri. Kalau berdiri, kita duduk.
Kalau tengah marah tu berdiri kita ni. Tengah marah ni, mata dah jegil dah ni. Mata dah jegil, tangan dah ngetum-ngetum macam ni kan. Tengah berdiri, duduk. Duduk sambil baca apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terakhir, berwuduk. Sebab syaitan itu daripada api. Jadi kita boleh selesaikan masalah itu dengan berwuduk, iaitu dengan cara kita mengambil air sembahyang, dan dengan cara itu hati kita akan insya-Allah kembali tenang sambil kita membuat apa-apa tips yang disebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk dia. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Selesai masalah kita dia. Selesai. Okay dia. Ini adalah tips yang kita boleh amalkan insya-Allah. Kemudian inilah yang terakhir adik. Selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang macam ni. Cantik doa ni, ada dalam buku teks. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika aku menyakiti orang lain, berikanlah aku kekuatan untuk meminta maaf. Dan jika orang lain yang menyakitiku, berikanlah aku kekuatan untuk memaafkannya. Amin ya rabbal alamin. Doa cantik untuk kita amalkan, untuk jadi satu orang yang memohon maaf dan satu orang yang memberi maaf pada orang lain. Okey? InsyaAllah. Setakat itu adik-adik, pertemuan kita pada kali ini. Jom kita amalkan akhlak yang mulia ini. Pemaaf, melunakkan hati. Sungguh-sungguh dia akan melunakkan hati kita. Selain daripada kelebihan-kelebihan dan janji-janji Allah yang Allah Ta'ala berikan pada kita, sebagaimana yang Ustaz Mi sebutkan tadi. Jadi jangan lupa adik-adik, jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang disediakan khas untuk adik-adik saja. Tekan link dan jawab semua soalan. Dan jangan lupa share adik-adik dan subscribe channel Ustaz Mi ni. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Berkahlah majlis ilmu kita pada hari ini dan pahala mengalir buat kita semua insya-Allah. Jumpa lagi adik-adik pada pertemuan yang akan datang. Tahniah semua. Jazakumullah khairan. With